Fiqh ni dia tak boleh jumud. Fiqh ni dia mesti melihat kepada alasan, dia mesti melihat kepada dalil. Kita menghormati ulama-ulama silam, tetapi ulama silam ini terutama dalam bab perkembangan ilmu di zaman mereka, terutama sains, tidaklah begitu hebat macam zaman sekarang. Ada ulama menyebut mengandung yang paling lama ni 2 tahun. 2 tahun mengandung paling lama. Cuba bayangkan kalau orang perempuan, dia diceraikan oleh suami dia, habis iddah, dalam masa 2 tahun tu dia mengandung. Anak siapa tu? Dia habis iddah 3 bulan, lepas tu dia menjalani hidup dia 12 bulan lepas tu dia mengandung setahun lepas tu. Anak siapa? Kan? Kalau ikut pandangan fuqaha 2 tahun lepas tu, maksudnya boleh dinasabkan pada bekas suami dia. Tapi hari ni sains buktikan, oh tak betul, 9 bulan. Dan tak boleh lebih pada 10 bulan kan? Tak boleh lebih pada 10 bulan. Kalau lebih, anak tu akan lemah dalam perut mak dia. Sebab zaman dulu tak ada pregnancy test. Tester tu tak ada. Zaman dulu juga tak ada ultrasound ni. Tak ada scanner kan, nak tengok. Jadi dia perasan, dia kata saya mengandung. 2 tahun rasa macam tu. Jadi tak salah ulama dulu. Dia tanya lah. Dia kata berapa lama makcik mengandung? 2 tahun. Dengan confidentnya kan. Sebenarnya tak. 9 bulan sebelum tu saja. 10 bulan sebelum tu saja. Jadi fiqh yang berdasarkan kepada uruf zaman tu, yang berdasarkan kepada ilmu yang terhad di zaman tu, bila masuk zaman sekarang, bila ada perubahan yang lebih kuat, maka kita kena pegang yang tu lah. Kita kena pegang yang tu lah. Yang kata mengandung paling lama 9 bulan ni Ibnu Hazmin Az-Zahiri, keluar pada mazhab 4. Dia tepat. Maka sebab tu kita jangan terlalu keras sangat dalam masalah mazhab ni. Mazhab ni, guru saya pesan, Syekh Abdul Malik Sa'di, dia pesan kepada kami penuntut ilmu, bukanlah untuk orang awam, untuk penuntut ilmu syarak yang boleh ada kemampuan nak faham kitab-kitab ni. Dia kata mazhab Islam ni dia macam lauk yang berada di atas meja. Ambillah mana yang bermanfaat untuk kesihatan tubuh badan. Bukan ambil ikut nafsu. Tak, ambil untuk kesihatan tubuh badan. Kalau dia gaut, jangan ambil lah makanan lauk banyak. Macam tu lah mazhab-mazhab. Dia pesan macam tu lah. Kan? Tuan-tuan tengok video saya yang lepas kan? 2-3 hari lepas. Dia nak juga taklid satu mazhab. Susah kalau nak taklid satu mazhab. Kita bermazhab, tetapi kita tak terikat dengan mazhab, dengan satu mazhab dalam setiap keadaan. Ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i sendiri pun ada banyak pandangan dalam mazhab Syafi'i. Ada 1-2 qaul kadang-kadang dalam satu masalah. Kadang-kadang lebih pada 2 qaul, ada 3 qaul, ada 3 pandangan, 4 pandangan dalam mazhab Syafi'i sendiri. Bahkan Al-Imamun Nawawi, mujtahid mazhab Syafi'i juga kadang-kadang ada pandangan dia yang berbeza dengan mazhab dia sendiri. Ustaz hebat ke macam Imam Nawawi? Tak, kita tak hebat. Tapi kalau kita tak ikut mazhab Syafi'i dalam isu tu pun, kita ikut imam lain. Seperti mana Imam Nawawi pun dalam masalah tu ikut imam lain. Bukan kita nak tunjuk hebat, tak. Saya tak mau, saya nak ikut satu mazhab, terpulang. Kerana Allah tidak mewajibkan, melainkan kita mengikut benda yang kita yakin betul dan benar. Bukan kita pilih satu-satu pandangan kerana hawa nafsu, tetapi kerana kekuatan dalil, kekuatan hujah. Habis tu orang awam macam mana ustaz? Orang awam ikut ustaz dia lah. Kalau dia belajar dengan ustaz yang balik daripada Madinah, dia akan jadi Hambali kebiasaannya. Sebab ustaz tu mengajar fiqh Hambali. Mana boleh? Kita Malaysia Syafi'i, siapa yang kata tak boleh? Kita kena hormatlah mazhab tempatan.
Tuan-tuan, kalau kena hormat mazhab tempatan, maksud hormat mazhab tempatan tu tak boleh nak mengajar mazhab lain, tak boleh nak mengamalkan mazhab lain. Imam Syafi'i pun tak hormat mazhab Mesir pada masa tu. Kerana mazhab di Mesir pada zaman Imam Syafi'i pergi ke Mesir, masa zaman Imam Syafi'i pergi ke Mesir, mazhab yang kuat pada masa tu di Mesir adalah Maliki. So Imam Syafi'i dia kembangkan mazhab dia, mazhab baru. Sebab baik tak hidup zaman ni. Budak susah nak dapat tauliah. Tak hormat mazhab tempatan. Sehingga kan ada ulama-ulama Maliki yang mendoakan supaya Imam Syafi'i ni mati cepat. Allahumma amit Syafi'i wa illa la dhahaba ilmu Malik. Ya Allah, matikan Syafi'i cepat. Kalau tak ilmu Imam Malik akan hilang. Tapi Allah Subhanahu wa taala kekalkan ilmu keduanya. Kerana ini bukan isu nak ta'assub, ini isu ilmiah. Imam Syafi'i masa zaman dia hidup, dia digelar sebagai nasirus sunnah, sebagai pembela sunnah. Pasal apa dia anggap sebagai pembela sunnah? Kerana dia menulis Ar-Risalah. Dia dianggap sebagai pembela sunnah bila dia tulis kitab Ar-Risalah. Dalam banyak-banyak perbahasan dalam kitab Ar-Risalah tu, ada satu perbahasan yang dia khususkan untuk hadis. Apa perbahasan yang glamour yang Imam Syafi'i letak untuk hadis? Dia kata hadis mursal tidak boleh diterima, melainkan kena cukup syarat. Ni syarat-syarat dia. Yang mana ulama yang ada pada zaman tu menganggap Imam Syafi'i telah melakukan bid'ah dalam agama kerana letak syarat untuk mursal. Sedangkan ulama sebelum tu terima hadis mursal. Hadis mursal ni hadis yang sanad terputus. Tapi hari ni orang memakai, majoriti ulama memakai mazhab Syafi'i dalam bab hadis mursal. Dan inilah pandangan yang tepat. Cuma pandangan dia zaman tu tak glamour. Sehingga kan ada penyebut, ada ulama sebut Syafi'i telah membuat bid'ah dalam masalah ni. Al-Imam Syafi'i juga ketika mana dia mengeluarkan pandangan setelah dia kaji-kaji hadis, dia kata kunut subuh ni ada. Walaupun saya berbeza pendapat dalam masalah ni dengan Imam Syafi'i, bukanlah saya, maksudnya imam lain, dan saya setuju dengan imam lain tu kerana hadis-hadisnya tidak sahih. Tapi Imam Syafi'i ijtihad dia kata sahih kunut subuh. Ulama zaman tu tuduh dia Syiah. Sebahagiannya kata Imam Syafi'i telah terkesan dengan Syiah kerana yang kunut subuh zaman tu adalah Syiah. Imam Syafi'i kata aku tak peduli. Hampa nak kata aku Syiah, Syiah. Yang penting hadis ni pada aku sabit. Maka sebab itu dia layak digelar sebagai nasirus sunnah. Baru dianggap sebagai orang yang, baru dianggap sebagai sarjana. Ni nak bagi pandangan pun takut-takut. Nanti orang kata saya sesat. Nanti orang kata, tuan-tuan, nak dengar kata orang ni payahlah. Kan? Nak dengar kata orang ni payah. Baik. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin.